Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwan Naimuddin Ismail dan rakan sekumpulan saya Wan Muhammad Muhsin bin Wah Mokhtar akan membentangkan tentang laporan kajian lapangan yang telah kami jalankan. Untuk makluman, kami memilih tajuk saintism kerana sains dan teknologi sekiranya kita lihat semakin berkembang dan maju pada tahun demi tahun dan hari demi hari. Apa itu saintism? Saintism merupakan satu falsafah sains moden yang wujud sehingga hari ini. Kita telah didedahkan dengan pelbagai ilmu sains yang berlaku di sekeliling kita. Kita perlu akuinya. Dengan sains ini, manusia mampu mencipta pelbagai inovasi dan teknologi yang maju untuk memudahkan kehidupan harian kita. Untuk sedikit sejarah mengenai saintism, ianya bermula ketika abad yang ke-19. Waktu itu merupakan abad pencerahan yang berpaksikan di Eropah, di mana ia merupakan zaman perkembangan sains moden yang begitu pesat sekali. Antara contoh ilmuwan yang ada yang berjaya membuat kajian tentang penemuan baru, iaitu penemuan Galileo sendiri di bidang astronomi. Beliau berjaya menggunakan geometrik dan matematik dalam penemuan dia dalam bidang astronomi. Namun terdapat beberapa golongan yang saintism yang begitu taksub dengan falsafah saintism ini sendiri, kerana betul mereka percaya setiap penemuan perlunya ada kaedah ilmiah. Maksud kaedah ilmiah di sini ialah tidak boleh berdasarkan logik akal, dan mereka sangat yakin dengan kaedah saintifik ialah yang paling jelas dan boleh sumber yang boleh dipercayai untuk dapatkan data yang seterusnya diterjemahkan dalam bentuk fakta. Oleh sebab ketaksuban golongan saintism ini telah membawa kepada berkembang menjadi salah satu bentuk kepercayaan ataupun agama. Mereka telah mula tidak mempercayai kewujudan Tuhan kerana mereka beranggapan Tuhan tidak dapat dibuktikan melalui kaedah saintifik, dan ianya seperti kita tahu Tuhan ni hanya melalui logik akal semata-mata. Pandangan golongan ini seterusnya telah memberi kesan kepada dunia sains itu sendiri, kerana seperti kita tahu, antara kesan yang paling ketaranya ialah akan berlakunya konflik antara sains dan agama. Kerana sejarahnya, ketika awal sains moden dan agama ianya bersifat lebih kepada persahabatan. Namun beberapa ilmuwan yang saintis ini mula berpendapat bahawa Tuhan yang merupakan sang pencipta tidak terlibat dalam urusan ketentuan takdir hidup manusia dan duniawi. Oleh itu, mereka mula mempengaruhi minda masyarakat untuk menggabaikan tuntutan agama ini, kerana mereka menganggapan agama merupakan satu perkara logikal dan tiada apa-apa pun kaedah saintifik, dan golongan agama mulalah menentang terhadap sains dengan melabelkannya sebagai sesuatu yang merosakkan masyarakat. Menerusi konflik ini bolehlah kita simpulkan bahawa manusia saintism ini telah menghilangkan pertimbangan dalam jiwa manusia seperti nilai sosial dan nilai murni. Seperti contoh, mereka negara dengan negara berperang sesama sendiri untuk menunjukkan kekuatan masing-masing, sekaligus menjejaskan rakyat dan ekonomi negara itu. Orang awam akan
terkesan hasil daripada kemajuan perkembangan sains ini. Namun saintism ini kesannya ialah seterusnya pendiriannya ialah tidak tetap. Kerana zaman semakin advance, jadinya ianya akan ada penemuan-penemuan baru daripada penemuan dahulu, kerana teknologi dahulu sangat terbatas, tidak seperti teknologi hari ini. Namun perlu akui, dalam kitab seperti contohnya Al-Quran, seperti contoh ada yang mengatakan manusia berasal daripada monyet ataupun orang hutan. Tapi apabila sarjana barat melakukan kajian yang terhadap Al-Quran, betul manusia berasal daripada setitis air mani ataupun embrio itu sendiri, dan ini telah memberi kesan terhadap buruk terhadap saintism itu sendiri. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Wan Muhammad Muzin untuk membentangkan cabaran-cabaran untuk hadapi saintism ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Muhammad Muzin bin Mokhtar, bernombor metrik 2020241718. Pertama sekali saya ingin menerangkan tentang penyerapan saintism dan juga cabarannya. Jika dilihat, penyerapan saintism kini dapat dilihat melalui kes pembuangan bayi ataupun kes pengguguran bayi. Dilaporkan sehingga 96,000 kes pengguguran bayi setiap tahun. Hal ini begitu membimbangkan apabila terdapat lebih 240 klinik dan hospital yang menjadikan hikmat pengguguran bayi tanpa alasan atau sebab. Mereka menganggap ini sebagai satu yang normal. Golongan ini mengatakan bahawa mereka mempunyai hak dalam menjaga ataupun membuang anak mereka. Selain itu juga terdapat dakwaan daripada seorang yang bernama Michael Kisley yang merupakan wartawan daripada negara barat, mengatakan bahawa embrio bukanlah sejenis manusia. Mereka adalah sekelompok mikroskopik yang membentuk sel-sel, dan itu bukannya bermakna ia adalah manusia. Ianya begitu bercanggah dengan akidah Islam, yang mana Islam mengatakan bahawa embrio merupakan salah satu daripada proses kejadian manusia. Seterusnya adalah isu LGBT, di mana kita dapat lihat bahawa isu LGBT begitu membimbangkan apabila mereka begitu radikal sehingga sanggup pergi mencari wakil-wakil rakyat ataupun wakil-wakil tertinggi negara untuk mempertahankan hak mereka. Mereka sekali lagi mengatakan bahawa hak asasi manusia berhak memilih sesiapa sahaja seksualiti mereka. Seterusnya adalah cabaran saintism dalam mengembangkan ajaran mereka di Malaysia. Pertama sekali, Malaysia merupakan sebuah negara Islam. Hal ini pasti menyekat golongan ini untuk mengembangkan fahaman mereka, kerana Malaysia sudah pasti tidak menerima golongan ini. Hal ini kerana pandangan daripada segi saintism begitu berbeza dengan pandangan Islam, di mana mereka menggunakan akal dan logik sebagai teras ilmu mereka, manakala Islam menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya adalah undang-undang negara Malaysia yang tidak melindungi golongan ini, di mana kita lihat sejak daripada kurun ke-15 lagi, negara Malaysia ataupun Tanah Melayu pada ketika itu menggunakan hukum Islam sebagai undang-undang mereka. Hal ini pasti tidak menyokong golongan ini kerana mereka jelas begitu berbeza pandangannya dengan negara Islam. Hal ini diperkuatkan lagi apabila golongan ini mempunyai kesamaan dengan golongan liberal, di mana golongan ini ditentang di negara Malaysia menurut daripada Enactment 47 di negeri Selangor, di mana golongan ini harus dibentras daripada terus menyebar. Seterusnya adalah penerimaan masyarakat mengenai golongan saintism. Seperti yang kita tahu, masyarakat Malaysia begitu kuat dalam memegang adat mereka, di mana mereka masih memegang kepercayaan nenek moyang mereka, yang di mana setiap benda ataupun perkara mempunyai roh ataupun semangat. Hal ini bertentangan dengan fahaman saintism yang mengatakan semua benda ataupun perkara perlu dijelaskan secara logik.
Selain itu juga, penerimaan masyarakat terus ditolak apabila terdapat seorang tokoh yang bernama Charles Darwin yang memberi kata-kata bahawa hanya golongan daripada Eropah sahaja yang cerdik dan pandai. Hal ini pasti ditolak oleh golongan masyarakat kerana golongan saintism ini begitu ego dalam mengeluarkan kata-kata mereka. Seterusnya adalah cabaran negara Malaysia dalam menghadapi golongan saintism ini. Pertama sekali adalah perbezaan pendapat peranan saintism dalam membangunkan kemajuan manusia di dalam Islam. Golongan saintism ini telah menolak aspek autoriti ketuhanan yang membataskan aktiviti mereka dalam melakukan kajian saintifik. Hal ini jelas mereka menolak aspek metafizik. Menurut golongan saintism bahawa golongan agama Islam ini hanya mengamalkan semangat dan ajaran agama Islam, dan hal ini pastinya bertentangan dengan ajaran mereka yang mengatakan sesuatu itu boleh dilakukan dengan hak bersuara, manakala Islam hanya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya adalah setengah berpendapat bahawa ilmu saintism itu sebuah ilmu yang lengkap, di mana golongan ini berkata bahawa ilmu yang mereka bawa tidak perlu dicampur dengan ilmu Tuhan kerana melalui daya pemikiran mereka sudah mampu menentukan benda itu benar ataupun tidak. Bagi golongan ini, pernyataan yang bukan bersifat analitik ataupun sintetik dianggap tidak bermakna. Bagi mereka adalah jelas bahawa sains memenuhi kriteria ilmu yang sahih, sedangkan ilmu-ilmu lain gagal memenuhi kriteria ini. Perkara ini justru pasti akan buat golongan ini berpendapat bahawa sains merangkumi semua ilmu dan mampu untuk menyelesaikan apa sahaja bahagian atau bidang kehidupan manusia. Tambahan lagi, mereka ini berpendapat bahawa ilmu sains sahaja yang mampu memajukan manusia sehingga tanpa mengambil kira ilmu yang lain. Poin terakhir saya adalah golongan saintism yang terlalu mendewakan ilmuwan mereka. Seperti mana yang kita tahu bahawa kebanyakan ilmuwan mereka bukan beragama Islam dan tidak mempercayai agama. Golongan ini merasakan bahawa pemikiran mereka sudah berada pada tahap yang tertinggi. Sebaliknya, jika mereka mengetahui siapa yang menggunakan akal dan fikiran, pasti mereka akan tunduk dan merendah diri sambil menjalankan syariat Allah, tanda syukur kepadanya. Tidak lupa juga, ada juga ahli ilmuwan yang mendewakan pemikiran mereka sendiri sehingga tidak mahu mengikut suruhan Tuhan. Golongan ini membaling diri mereka dengan mengikut hawa nafsu dan hanya mengikut keyakinan mereka tersendiri terhadap sesuatu ilmu. Jika para saintis ini benar-benar berpengetahuan cerdas, pastinya mereka mengetahui bahawa semua ilmu ini dikurniakan dari Allah Subhanahu Wa Taala.